Untuk mengulas lebih lanjut mengenai setahun pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9, penganalisis politik yang juga pensyarah kanan Universiti Malaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob pastinya pelbagai pencapaian yang dilakar dalam usaha membangkitkan negara khasnya dalam fasa endemik dari pelbagai sudut. Doktor pertama sekali mengambil kira usaha beliau sebagai Perdana Menteri. Bagaimana doktor melihat cara Perdana Menteri menguruskan keseimbangan negara khasnya dalam menghadapi isu-isu besar seperti pandemik, inflasi dan yang terbaru, isu melibatkan skandal kapal tempur pesisir LCS setakat ini, doktor? Ya, Niki, saya melihat Datuk Seri Ismail Sabri tidak meloncat dengan sebarang isu yang muncul dalam politik ataupun pentadbiran negara. Kerana beliau sangat berhati-hati dalam mengendalikan pelbagai masalah yang muncul, kerana bukan sahaja kita lihat sebenarnya periuk api politik itu bukan saja muncul daripada pihak pembangkang, tetapi juga daripada pihak kerajaan, parti-parti komponen kerajaan itu sendiri. Banyak periuk api politik yang boleh membahayakan jejak-jejak politik ataupun pelaksanaan dasar yang ingin dilaksanakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dengan pelbagai halangan, pelbagai cabaran sepanjang pentadbiran beliau selama setahun sebelum ini, saya lihat beliau kalis daripada tekanan politik dan tekanan daripada netizen itu sendiri pada mereka yang tidak berpuas hati secara fokus tentang apa yang dilakukan oleh beliau. Tetapi secara keseluruhannya saya melihat, ya, walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi masih terlalu muda, masih terlalu awal untuk kita menilai secara keseluruhannya. Tetapi yang perlu kita lihat iaitu bagaimana beliau berjaya mengendalikan dalam tempoh 1 tahun. Ya, bukan semua pemimpin boleh mengendalikan negara, mengemudi negara, melajui kerajaan dalam suasana politik yang tidak stabil, yang pertama. Yang kedua, dengan ekonomi yang meleset. Dan yang ketiga, kehidupan rakyat yang masih lagi berada dalam fasa pemulihan. Inilah sebenarnya yang perlu kita nilai secara teliti dan keseluruhan. Jangan kita terpengaruh dengan persepsi-persepsi serta apa sahaja yang boleh merencatkan usaha, kerana kita kena lihat usaha hari ini iaitu untuk memastikan negara kembali stabil dengan politik, ya, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka saya dapat nyatakan di sini Datuk Seri Ismail Sabri boleh kita kategorikan sebagai bapa kesejahteraan negara dalam semua aspek, termasuklah politik, ekonomi dan kesihatan. Dan pastinya pelbagai usaha dilakukan untuk melakukan keseimbangan dari kesemua sudut di negara ini. Tapi kita melihat kepada sudut politik pula. Bagaimana doktor boleh gambarkan apa yang boleh disifatkan oleh doktor sebagai pencapaian terbesar Perdana Menteri? Kalau kita nak lihat seperti Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik bersama dengan Pakatan Harapan PH, ini merupakan salah satu momen penting yang kita boleh mungkin ambil kira merupakan salah satu pencapaian besar beliau sejak menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, Doktor. Jangan kita terlalu menilai bahawa tempoh yang panjang, misalnya kita ada pentadbiran 22 tahun, Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri keempat, menjayakan hasil yang begitu memberangsangkan ataupun mampu untuk memberi ruang kepada demokrasi dan politik negara. Kita tengok dalam tempoh 1 tahun pentadbiran Datuk Ismail Sabri, ya, ini kita kena akui dalam tempoh yang begitu pendek, ya, beliau berjaya membuka satu paradigma baru kerjasama politik dengan parti pembangkang yang sebelum ini dilihat sebagai musuh utama kerajaan, tetapi berjaya untuk didamaikan sementara waktu untuk kepentingan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana undi 18 itu dilaksanakan ketika negara berada dalam keadaan persimpangan politik, iaitu sama ada untuk meremajakan demokrasi negara ataupun masih lagi terus kekal dengan nafas politik lama. Inilah dalam tempoh yang begitu singkat, saya yakin penilaian politik yang dilakukan oleh kebanyakan, ya, penganalisis politik itu melihat bahawa jangka tempoh yang panjang itu perlu diberikan. Tetapi dalam tempoh yang pendek, beliau telah melakukan yang terbaik untuk demokrasi. Maka walaupun ada kelemahan, bagi saya, ya, dalam tempoh yang pendek itu sesuatu tindakan perkara yang boleh membuka kepada ruang demokrasi, kematangan demokrasi. Apatah lagi kita bercakap di media dengan begitu bebas hari ini berbandingkan kerajaan-kerajaan sebelum ini.
saya lihat inilah sebenarnya yang perlu kita raikan, ya, dan perlu kita ketengahkan pada masa akan datang. Jangan kita berada dalam lingkungan kepompong politik lama yang akhirnya menyebabkan kita terperangkap dengan politik lama dan tidak membawa nafas baru kepada politik negara. Teruskan apa yang ada ini sebagai satu wadah kepada perubahan politik baru di negara kita. Baik, itu pandangan ataupun perkongsian yang dibawakan oleh pensyarah kanan Universiti Malaya iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada jam Bluetin ketika ini.